Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. She's just starting. Mm-mm. So she will use the book because we are like Okay. Jadi hari ini kita akan mulakan tersambung ya. Tadi siapa yang beritahu tu? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ina Abdurrahman. Baik. Alhamdulillah, saya akan terus kongsikan share screen. Saya akan terus kongsikan screen kita pada hari ini kepada masuk bahagian fi'il majhul. Okey. Fi'il majhul, apa dia fi'il majhul? Kita kalau ada majhul maknanya ada fi'il maklum. Fi'il maklum fi'il yang sebelum ni lah yang kita buat tu. Kat mana tu? Masa kita belajar, masa kita buat pecahan fi'il kan, yang mula-mula sekali tu. Pecahan fi'il ataupun kata kerja. Ni masa kita buat ni fi'il maklum lah tu. Fi'il kata kerja, fi'il maklum. Sekarang kita masuk macam pecahan dia lagi sedikit tentang fi'il majhul pula. Jadi fi'il majhul ni apa dia? Okay, kita baca dekat sini, kita keterangannya. Fi'il majhul ialah fi'il yang tidak diceritakan pelakunya. Maksudnya kalau fi'il maklum, perkataan jahil, perkataan majhul ni kita jangan rasa asing sangatlah. Sebenarnya dia datang daripada perkataan jahil. Apa yang jahil kat sini? Apa yang tidak diketahui. Jahil ni maksudnya tak tahu kan? Jadi kalau majhul tak diketahui. Apa yang tidak diketahui ataupun tidak diceritakan, iaitu pelaku. Seperti yang kita tahu, setiap kali kita jumpa fi'il, dia ada maklumat apa dalam fi'il? Dia ada yang pertama, kalau sebut je fi'il, maknanya basically dia akan ada 3 maklumat asas, iaitu ada maklumat tentang masa, kemudian ada maklumat tentang kata kerja pelaku. dan Lepas tu juga domir. pelaku ataupun domir. Pelaku ni kalau ada kata kerjanya, kalau tak ada kata kerja tu maksudnya macam ada setengah-setengah kata kerja tu macam tak nampak kan. Dia panggil pelaku, domir lah. Bila kata fi'il majhul, pelaku dia tu bukan pelaku. Pelaku tu digantikan ataupun dinamakan sebagai naib pelaku kat sini. Ni saya dah baca sampai sini ni dulu. Apa saya nak bagi, kadang-kadang saya baca terus 1, 2, 3, tapi kadang-kadang saya terus bagi konsep tu. Jadi di sini domir pelaku di dalam majhul digantikan dengan pengganti pelaku. Maknanya apa? Kalau fi'il maklum ada maklumat masa, kata kerja dengan pelaku. Bila kata fi'il fi'il majhul, maknanya dia ada juga kalau majhul ni. Tapi apa dia? Dia ada maklumat masa, masa ada juga. Tapi ada dan ada maklumat kata kerja, dan ada juga maklumat pengganti pelaku. Ataupun dia tak panggil pelaku lagi dah, tapi pengganti pelaku. Jadi 3 juga maklumat. Cuma maklumat yang berbeza tu dekat sini. Kalau majhul tu berarti pengganti pelaku, bukan lagi pelaku ataupun domir. Kalau ada domir dalam tu pun maknanya dia sebut sebagai naib fa'il. Naib fa'il. Okey. Jadi dekat situlah. Ni yang cerita dia. Bila sebut fi'il ada 3 maklumat ni.
secara asasnya secara basic dia. Secara default dia macam tu. Tapi lepas tu kalau majhul pula masih lagi sama, cuma perkara ni yang dah berbeza. Jadi macam mana kita nak kenal? Macam mana nak kenal? Maklum sebab kita punya objektif ialah kenal dan boleh terjemah. Jadi macam mana kita nak kenal? Macam mana kita nak kenal ialah ada perubahan baris pada mana? Pada huruf pertama dan huruf asal sebelum akhir. Makna huruf pertama dan sebelum akhir pada kalimah yang asal tu, kata dasar, kalimah kata dasar. Perubahan pada akhir kalimah tak berubahlah, maknanya sama. Kalau yang dia tak berubah. Okey, lepas tu perkataan oleh bila dalam terjemah pula, ini dari sudut terjemahan. Kalau kita menterjemah, kita buang oleh. Masa kita belajar fi'il maklum tu, kita kan kata telah ... oleh ia. Kan dekat sini kita tambah ni ini masa dia telah ataupun sekarang ke. Ni kita kata oleh, kita tambah oleh apa-apalah, oleh ia ke oleh mereka. Tapi kalau majhul, kita tambahkan di pada kata kerja tu dan kita buangkan oleh. Buangkan perkataan oleh. Itu dari segi terjemahan. Fi'il amar ada tak yang majhul? Tak ada. Jadi dah senang hati dah. Tinggal fi'il madhi dan mudhari' sahaja. Tak banyaklah. Baik, Perkataan itu kita guna lagi. kita tengok apa yang saya maksudkan ni ya. Sekejap. Sebelum tu okey. Baiklah. Okay, cuba contoh kita tengok yang pertama, kita tengok fi'il madhi dulu. Okay, saya akan besarkan ni bahagian kanan ya Makji. Fi'il majhul ni bahagian kanan, pertukaran kepada daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Bila fi'il madhi, ingat lagi tak senarai yang saya berikan tu, dia ada dia ada 3 huruf tu kan? Kalimah 3 huruf. Biasa kataba, daraba, sabara, syariba, jalasa, jama'a, semua tu. Dia contoh ni, kita ambil yang paling asas lah. Jadi daripada fi'il madhi tu, biasanya kalau kalimah 3 huruf ni akan ada fa'il yang dizahirkan. Jadi perubahan dia tu akan berlaku macam mana? Okey, sebelum yang kita baca tu, contoh perkataan yang kita beri tu, baris dia depan fathah, akhir pun fathah. Betul kan? Tapi bila dia jadi majhul, baris ni berubah. Dia kita ingatkan UI. Apa yang berubah? Yang 3 tu, 3 huruf tu, dia jadi yang awal akan menjadi U. Yang tengah ataupun sebelum akhir menjadi kasrah. Ni yang kata UI tu. Yang akhir buat macam mana? Yang akhir tu kekal. Macam tu, baris fathah. Baris fathah. Ya. Jadi ada tak isim yang boleh dizahirkan? Isim marfu' boleh. Tapi nama dia sekarang ialah naib fa'il. Baik, kita tengok contoh. Rahima. Dia jadi rahima jadi ruhima. Tapi kalau di sini rahimallahu. Ini kan dhammah, jadi terjemahan kita telah merahmati oleh ia, oleh Allah. Maknanya ia ni adalah Allah. dalam ayat ni lah. Ini pelaku dia. Jadi kalau pelaku dia ada macam tu, maksud dia, maksud dalam bahasa kita ialah Allah telah merahmati. Mana kita letak macam tu kan? Kita bayangkan kita letak dia ni kat depan lah. Jadi Allah telah merahmati. Tak adalah. Itu dari segi mafhum dia. Faham tak maksud cerita saya ni? Tetapi kalau majhul, tengok perhatikan. Rahima jadi ruhima. Bolehlah jadi perkataan tu lagi. Ruhimal mu'minuna. Telah dirahmati ia orang-orang yang beriman.
beriman. Maknanya kita letak yang ni pula kat depan. Orang-orang yang beriman dirahmati, telah dirahmati. Ni ia ni merujuk dia juga kan dalam ayat ni. Tapi kat sini al-mukminun ni disebut sebagai naib fa'il. Dalam ayat yang maklum Allahu kat dalam ayat ni disebut sebagai fa'il. Fa'il dan naib fa'il dua-dua mesti isim marfu'. Yang boleh dizahirkan hanya untuk yang ia. Masih sama jugalah. Boleh dizahirkan dengan ia. Dari segi kod kita, ini FD. Tapi kat sini FD fi'il madhi majhul. Okey. Tengok contoh kedua. Khalaqallahu. Jadi maksud dia telah mencipta oleh ia oleh Allah. Maknanya Allah telah mencipta. Dapat ni? Maksud dia siapa yang buat? Siapa yang pelaku dia? Allah. Allah. Lagipun nampak ni baris ni. Lepas tu, tapi di sini berubah baris tu. Daripada khalaqa jadi khuliqa. Telah dicipta ia al-ardu, bumi. Itu. Maknanya bumi telah dicipta. Yang ada dalam ni ia ni bukan lagi pelaku, tetapi dia dah jadi ini. Apa? Naib pelaku ataupun pengganti pelaku ataupun naib fa'il. Naib fa'il kita bubuh NFL. Ni FD. Macam itulah. Yang kita tinggal tengok je. Kita kenal, lepas tu boleh terjemah. Okay, contoh yang ni. Anzala telah menurunkan oleh ia. Kalau unzila telah diturunkan ia. Tambah dibuangkan oleh majhul. Kalau maklum ada telah sebelum ni kan kita dah buat dah. Telah ada oleh. Bukan telah ni. Ada ada oleh. Oleh siapa. Tapi bila dia bunyi dia dah berubah. Dari anzala jadi unzila. Maknanya telah diturunkan ia. Yang ini maknanya Allah telah menurunkan. Di sini Al-Quran telah diturunkan. Siapa yang turunkan? Allah. Dia dalam macam itulah. Okey, kalau dia dalam ayat ni, Al-Quran ni boleh jadi dia akan jadi macam ni. Kalau dalam ayat yang pertama. Al-Quran, dia tak boleh nu, dia akan jadi na. Al-Qur'ana. Dia akan jadi isim mansub dalam ayat ni. Anzalallahul Qur'ana. Jadi bila tak ada pelaku tu tidak diceritakan. Bila pelaku tidak diceritakan, dia akan mengambil tempat sebagai naib fa'il, naib pelaku, pengganti pelaku. Faham tak? Unzila. Kalau macam ni, anzalallahul Qur'ana. Telah menurunkan oleh ia, oleh Allah akan Quran, Al-Quran. Bila tak ada, kita tak penting maknanya. Bukan tak penting, maksudnya tidak dinyatakan. Dia akan jadi unzilal Qur'anu. Ada baris tu. Kenapa buat macam ni? Dalam ayat ni kenapa kadang-kadang macam ni? Nanti kita akan belajar dengan lebih detail dalam modul 2. Dalam ni kiranya senangnya kita kata macam ni lah. Dalam Allahu ni maknanya fokus dia kepada siapa yang menurunkan. Tapi kalau dalam macam ni majhul maknanya apa yang diperlakukan tu yang menjadi fokus, yang menjadi marfu' tu. Okey, clear? Boleh? Zalamu. Okey. Untuk isim untuk fi'il lain yang bersambung padanya yang memang macam contoh zalamu, zalamtum, zalamna. Dia tak bolehlah ada ni lagi. Dah memang siap-siap dah dalam tu zalamu maknanya waw ni adalah pelaku dia, fa'il dia. Tapi bila berubah baris jadi zulimu. Maknanya waw ni bukan lagi pelaku tapi dia adalah pengganti pelaku. Okey, telah menzalimi oleh mereka. Zalamu telah menzalimi oleh mereka. Zulimu telah dizalimi mereka. Beza tak maksud dia? Okey, ini siapa? Cuba kita bayangkan sekarang. Mereka menzalimi, mereka telah menzalimi.
Siapa yang menzalimi? Zionis, Bani Israel, Israel. Contohnya Israel tu telah menzalimi sekarang ni. Jadi kalau telah dizalimi mereka, mereka dalam ni siapa? Palestin. Palestin. Siapa yang dizalimi? Yang ni Israel. Yang ni mereka dalam ayat ni ialah Palestin. Beza kan? Beza tu pada mana? Pada baris je. Baris tu. Zalamu, zulimu. Beza. Kat sini mereka menzalimi. Jadi siapa yang tengah diceritakan ni? Oh, orang ni. Kalau zulimu, ni cerita pasal mangsa pula. Telah dizalimi. Itu yang saya maksudkan tadi. Dalam ni mereka ni adalah yang nak ditonjolkan ataupun fokusnya. Dalam yang majhul ni, yang kena tu, yang hendak fokuskan, diketengahkan. Teacher, apa ni? Kalau kata objek tu boleh ke yang fi'il majhul tu? Objek. Majhul tu fa'il dia objek tak Sama dengan objek tak? sama. Tak Macam sama. dalam hal ni macam kita rasa macam boleh kan. Tapi struktur bahasa Arab tu dia tak cakap tu objek. Dia objek dia mesti baris fathah. Sebab dalam hal ni kadang-kadang ada lagi objek. Sebab tak boleh panggil dia ni objek. Bila objek tu pelaku tu kita tahu. Tapi kalau dia bukan objek, maknanya dia mesti isim marfu' ni. Dia mesti marfu'. Jadi wow ni marfu'. Macam ayat ni, kalau contoh ayat ni kan. Ni Al-Quran dia jadi objek. Tetapi bila dia masuk je majhul, dia dah tak jadi objek. Dia bukan objek. Nama dia naib fa'il. Ini bukan satu rekaan, tetapi itu dia bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, sebab apa? Dalam bahasa Arab, bahasa kita boleh tau. Bahasa Inggeris boleh. Maksudnya kita kata, buku itu telah dibaca oleh Ahmad, contohnya. Buku itu telah dibaca, dalam satu ayat tu ada dua. Pelaku pun ada, yang kena buat pun ada, penyambut tu pun ada. Tapi dalam bahasa Arab tak ada. Tak boleh. Sebab nama dia majhul. Memang pelaku tu tak nampak. Tidak diceritakan. Ada sebab kenapa tak diceritakan. Maknanya dia akan ada satu je isim marfu' tu dalam satu ayat tu. Faham tak boleh kita nak anggap dia objek. Dia tak boleh. Macam itulah. Kalau objek nama dia maf'ulun bi. Okey, contoh. Ustazah, objek tu ditukarkan jadi naibul fa'il kan? Dalam ayat Ustazah tu Al-Quran, objek tu dijadikan naibul fa'il kan? naib fa'il. Nama dari segi nama pun ya, betul. Jadi struktur ayat dia macam tu. Ya. Jadi yang pelaku tu tak diceritalah. Tak dicerita. Majhul. Pelaku. Macam ni, akhrajna, telah mengeluarkan, ataupun boleh juga kita terjemahkan mengeluarkan ni sebagai usir, telah mengusir oleh kami. Siapa yang mengusir tu? Mana kami telah mengusir, kami telah mengeluarkan. Tapi kalau ukhrijna, telah dikeluarkan kami ataupun telah diusir kami. Kenapa letak kat belakang tu? Sebab itu bahasa Arab. Dia memang kat sini, ini adalah pelaku, yang di sini ini pelaku dia. Fa'il dia. Beza kan? Bezalah sikit macam tu. Jadi kita bertambahlah kita belajar ni, tengok baris tu. Bolehlah sekarang ni ambilkan, kan ada yang saya beri senarai itu kan, sabara, atau kita tukar. Tak semua boleh tukar pun. Tak semua dalam Quran ada yang dalam bentuk majhul. Jadi contoh macam abada, ubida kan, perkataan yang boleh tu bolehlah. Yang ada objek, biasanya perkataan tu kalau dia ada pelaku, kemudian dia ada objek, tu bolehlah perkataan macam tu. Bisa apa lazim tak boleh ya? Lazim biasa tak boleh, ataupun dia kena tambah benda lain kan. Kita belum belajar lagi. Betul. Yang kena ada objek lah. Panggil apa? Kalau bahasa kita ni, bahasa Inggeris panggil transitif. Betul. Kata kerja transitif. Dia perlu Ayat aktif. apa dia? Okey, sekarang kita pergi pula tengok yang mudhari'.
Kalau mudhari' apa perbezaan dia? Macam ni kita nak kenal fi'il mudhari' maklum daripada kita nak bezakan dari fi'il mudhari' maklum dengan fi'il mudhari' majhul. Jadi segi baris jugalah. Yang pertama dia mesti bila kata huruf bila kata mudhari' mesti ada Ya. ya ataupun huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah lain boleh tak? Boleh je. Maksudnya bila ada je huruf mudhari', maknanya kita tahulah dia mudhari'. Mudhari'. Apa saya cakap macam repeat-repeat ni macam rekod rosak pula. Astaghfirullahaladzim. Hari ni macam out of sort pula rasa. Okey. Okey, faham Huruf pertama macam ni, kalau ikutlah apa huruf pertama dia tu, tapi ada huruf mudhara'ah, tapi dia akan berubah jadi dhammah. Daripada yarhamu jadi yurhamu. Jadi ni yang kita kata bunyi tu tadi, ua. Kalau asal dia memang dhammah, dia yang tengah ni. Bukan yang tengah, maksud yang sebelum akhir. Baris sebelum akhir. Daripada huruf asal. Jadi huruf asal tu yang mana? Ni, yang asal tu yang kalimah 3 huruf tu. Yang asal tu yang ni. Rohamim. Ni contohlah. Jadi yarhamullahu, ia merahmati oleh Allah, meaning Allah merahmati. Ada echo lah saya punya suara ni. Ada sikit. Siapa tu yang dengar? Mungkin 2 device. Kuat sangat. Masuk balik. Yurhamul mu'minuna. Yurhamul mu'minuna ni maknanya yang dia berubah ni huruf awal bunyi dia jadi u, huruf untuk kalimah asal sebelum akhir berbaris fathah a, ua. Yurhamul mu'minuna, maksud dia orang-orang yang beriman itu dirahmati. Ini untuk fi'il mudhari' lah. Yang boleh dizahirkan fa'il ataupun naib fa'il hanyalah untuk yang dia atau ia perempuan sahaja. Tu still apply. Kok mana pun kita belajar, itu je yang boleh dizahirkan pun. Contoh kedua. Yakhluqullahu. Maknanya ia mencipta oleh Allah. Allah mencipta. Bila kata yukhlaqul ardu, ia dicipta bumi. Maknanya pelaku tu dah tak tahu dah. Tidak dinyatakan. Kalau dinyatakan dekat sini boleh tak? Boleh, tapi yang asal ni je. Dia akan jadi baris fathah. Yakhluqullahul arda. Ia mencipta oleh Allah akan bumi. Jadi bila tidak menjadi fokus, pelaku tu tidak menjadi fokus, dia akan jadi yukhlaqul ardu. Maknanya inilah fokusnya pada ayat tersebut. Ayat tu yang nak ditonjolkan, yang nak diceritakan, dia itulah dia punya subjek tu yang naib fa'il tu. Okey. Yunazzilullahu, ia menurunkan oleh Allah. Allah menurunkan. Yunazzalul Qur'anu, ia diturunkan Al-Quran. Maknanya Al-Quran diturunkan. Yang ia ni merujuk kepada naib fa'il ni. Kalau ia dalam ayat ni, dia ni adalah fa'il. Ini FL. Di sini naib fa'il. Ini fi'il mudhari' majhul. Di sini fi'il mudhari'. Yazlimuna. Macam tadi juga lah, cuma dia dalam bentuk fi'il mudhari'. Mereka menzalimi. Mana dia punya pelaku? Pelaku dia ialah wow ni. Apa tu? Kalau yuzlamuna, dia jadi ini adalah naib fa'il dia. Mereka dizalimi. Dia dah siap-siap ada dalam tu. Fi'il mudhari' majhul R. Jadi inilah R ni lah naib fa'ilnya. Yang ni R ni adalah fa'il dia. Nukhriju, kami mengeluarkan. Nukhraju, kami dikeluarkan. Ini dalam terjemahan ini kita kena beri perhatian sikit. Ada bezalah. Okey. Ini fi'il mudhari' kami. Di sini fi'il mudhari' majhul. Majhul
kami. FRM tu untuk majhul. Nukhriju, yang ni kekal. Kalau dia kata dhamma, dhamma lah. Tapi dia punya yang sebelum akhir tu yang berubah. Nukhraju. Ni yang kita kata tadi UA, sebut UA tu. Kalau madi UI, daripada A ke AI ke kan kat sini, dia akan jadi UI. Kalau mudhari' UA. Tu beza dia. Benda ni kita kena familiar. Kita belajar ni memang kita tak boleh ingat semua serta-merta. Tapi bila kita cuba terjemah, benda tu yang akan kita buat silap. Kadang-kadang kita buat semakkan sendiri kan. Bila kita buat tu yang kita akan, kita dapatlah bezakan. Setengah-setengah perkataan tu selalu dalam bentuk majhul. Macam yuqbalu, kan? Ia diterima. Sebab yang nak terima tu Allah. Dia nak cerita pasal amal. Yuqbalu. Ia diterima amal-amal mereka. Contoh. Macam itulah. Baik. Ada tak fi'il lain dengan ganti nama lain dalam Al-Quran untuk majhul ni? Jadi kita faham konsep majhul. Kita boleh rujuk muka surat 41 untuk dhamir yang lain. Ataupun pelaku yang lain. Mari kita cuba buat latihan. Tuliskan baris yang betul untuk fi'il majhul di bawah. Okey, kita cuba. Okey, ini kalau fi'il madhi yang maklum. Maknanya yang default lah. Fi'il madhi, lepas tu baris fathah di awalnya kan. Nanti dia akan berubah jadi baris dhammah. Sebelum akhir jadi kasrah. UI. Jadi kalau yang ni, fi'il madhi kita terjemah telah oleh ia. Kalau majhul telah buangkan oleh, tinggal ia je. Telah ia. Okey, kita cuba buat madhi dulu. Nazara. Jadi terjemahan dia apa? Nuzira. Telah nazara. Telah melihat oleh Boleh ia. melihat oleh ia. Betul. Telah melihat oleh. Ia. Jadi kalau dia berubah jadi UI, dia jadi apa bunyi dia? Telah dilihat. Nuzira. Kata bunyi dia Telah dilihat dia. Nuzira. Jadi terjemahan dia Telah dilihat ia. telah dilihat ia. Maksud dia apa? Ia. Ini ia melihat, dia yang melihat, yang nuzira, dia dilihat. Ada orang tengok dia. Tapi tak tahu siapa. Tidak disebutkan dalam ayat ni. Okey, akala. Telah memakan. Telah makan oleh ia. Telah makan oleh ia. Telah Yang akan makan. jadi Ada penambahan me. tak. Itu bahasa Melayu lah. Kadang ada, kadang tak ada. Tak ada. Makan. Apa tak ada memakan. Makan oleh ia. Kalau tak ada memakan tak ada. Tak ada. Orang bahasa Melayu kata tak ada, orang Melayu kata tak ada, kita kata tak ada lah. Tapi orang Melayu kata ada, kita kata ada. Kita tak tahu kita orang apa kan. Abdikan. Orang putih. Taklah kita pandai yang bahasa Inggeris kan. Cikgu Inggeris, teacher, nama dia kan teacher. Okey, kalau dia jadi majhul, Telah ukila. Jadi terjemahan dia Telah dimakan ia. telah dimakan ia. Tapi dalam bahasa kita tak cakap macam ni kan. Hari-hari kita tak cakap macam ni. Kita kata dia telah makan, dia dah makan. Kalau telah dimakan, dia dimakan, ia dimakan. Macam tu. Betul. Abadikan. Abadikan. Jadi macam mana? Telah Mengabdikan oleh ia. Lah kan. Ni kena ada lah kan. Telah mengabdikan. Abadan biasa maksud mengabdikan diri. Okey, bolehlah menghambakan pun boleh. Abdi ke, hamba ke, telah mengabdikan oleh ia. Okey. Abada. Kalau dalam terjemahan selalu dia kata sembah lah. Sembah. Tapi maksud sembah tu agak sempit. Jadi kita ubahlah, kita kata menghambakan. Jangan guna sembah lagi dah. Jadi terjemahan dia
Terjemahan di majhulnya Ubida. Telah diabdikan dia. telah diabdikan, dihambakan ia. Abdi pun boleh, hamba pun boleh, dihambakan ia. Bunuh ni, qatala. Jadi terjemahan dia Telah membunuh oleh ia. telah membunuh oleh ia. Ia. Ini akan jadi Utila. lah. Terjemahan dia telah dibunuh ia. Utila. Kadang-kadang orang tak cakap dibunuh pun. Apa dia dalam bahasa kita? Telah terbunuh. Kan? Terbunuh di medan perang. Maknanya apa? Dibunuh tapi tak ditahu. Dia ada maksud macam itulah. Terbunuh. Ghafara Telah mengampunkan oleh ia. betul Kak Zoya tu. Ia. Telah mengampunkan. Ni saya tak letaklah meng tu, tak muat pula. Nak letak boleh. Meng. Ni bahasa kita lah. Telah mengampunkan oleh ia. Kalau majhul dia akan jadi Telah diampunkan ia. jadi telah diampunkan ia. Diampuni ke diampunkan? Diampunkan boleh. Dua-dua boleh Okey. Saya tak tahu. Zalama. Menzalimi oleh ia. Telah menzalimi oleh ia. Jangan terbalik. Telah melazimi oleh ia. Bukan Zalama. Telah menzalimi oleh ia. Kalau majhul? Lima. Telah dizalimi ia. Telah dizalimi ia. Zalimi ia. Buangkan oleh. Tanya? Ta'ala. Telah menanya oleh ia. Bertanya ke menanya? Menanya. Cikgu bahasa Melayu kata apa? Bertanya boleh juga kan? Boleh. Boleh. Kalau dia majhul dia akan jadi Su'ila. Telah ditanya ia. Tanya. tanya. Ya. Ia. Bagus. Alhamdulillah. Okey, kembali raja'a. Telah mengembali oleh ia. Mengembalikan oleh ia. Kembali ni dia ada memberi maksud macam pulang gitu. Bukan pulangkan, macam balik. Balik. Telah balik. Balik sajalah. Kembali. Telah Telah kembali. kembali oleh ia. Jadi kalau sepatutnya dia tak boleh dikembalikan juga kan? Dia jadi telah kembali ia. Kembali oleh ia. Pulang. Tapi tak adalah dalam bahasa kita ni sama je dikembalikan. Jadi dia akan jadi telah dikembali. Dikembali maksud dengan Telah dikembali. kembali oleh ia. Telah kembali oleh ia, telah kembali oleh ia. Tak ada, tak sama. Telah dikembali. Telah mengembali. Tak boleh. Tak, dia tak boleh. Dia dah jadi, dia tak jadi majhul pula tu. Bukan masa madi kan. Yang maklum. Masa maklum. Maklum. Ada Kembali. tak? Maksud dia kembali. Mengembalikan. Kembali kepada Allah. Kembali, balik. Maksud dia balik. Dia sendiri balik. Macam ni. Kalau dia nanti kan Allah ada cakap juga macam tu. Itu dia tengok dalam yang fi'il mudhari'. Dikembalikan. Itu dia dasar dia bukannya roja'ah tu, dia jadi arja'ah. Kalau kembalikan. Bayangkan seorang tu macam tadilah, macam perkataan turun dengan menurunkan. Dia macam itulah ni, kembali ni macam tu. Yang turun tu sendiri. Dibikin. Roja'ah lah. Tak perlukan objek, tak perlukan objek. Kembali saja. Telah kembali oleh ia. Telah pulang oleh ia. Pulang.
Lepas tu telah Pulang ke rahmatullah. pulang. Dipulang ia. Macam itulah. Kembali, pulang. Tu cakap kita. Itulah kita ni pun bahasa Melayu kita pun lemah juga Kena baca Kamus Dewan agaknya. Sebab apa? Tadi pun pagi tadi saya tengok tu Kamus Dewan punya ni. Perkataan ialah dengan adalah tu pun kita ni salah guna. Banyak. Maksudnya. Itulah. Itulah kita tak belajar. Zakara Telah mengingat oleh ia. telah mengingati Oleh ia. oleh ia. Ini samalah juga macam tu. Dia bukan telah mengingatkan. Telah mengingat. Telah mengingati. Mengingat. Telah mengingati. Dalam perkataan zakara ni boleh juga memberi maksud ingat yang sebut. Jadi telah menyebut. Telah menyebut oleh ia. Macam tu. Zakara. Yang ini bukan zakara. Ni akan jadi Sukira. 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 Telah Mengingat ia. Diingat. ia. Telah diingati ia. Ingati. Telah diingati ia. Telah disebut ia. Telah disebut pun boleh. Okey, ja'ala Telah Telah membuat oleh ia. telah membuat oleh ia. Dia akan jadi Ju'ila. ini telah dibuat. Telah dibuat ia. Telah dibuat ia. Alright. Ini fi'il madi. Maknanya kalimah kata dasar yang boleh dalam bentuk maklum dan juga majhul. Bila majhul macam mana kita tahu dia majhul? Kerana perubahan baris tu dari segi baris dia pun berubah. Kalau dia akan jadi ui. Qara'a quri'a. Telah membaca oleh ia jadi quri'a telah dibaca ia. Dua benda yang berbeza. Dalam pada tu anak-anak ni pun belajarlah bahasa Melayu dia melalui Quran. Menerusi Quran. Kalau tidak cakap pandai. Boleh cakap tapi tak tahu dia punya rule. Okey. Seterusnya kalau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mesti ada tambahan dengan huruf mudhara'ah lah. Apa dia huruf mudhara'ah? Sama ada hamzah, nun, ta, ya. Semua huruf mudhara'ah. Boleh, anti boleh ikut mana kita letak dululah kan. Kalau kita letak ya dulu kita letak itulah. Kalau dia ada letak ya dekat lepas hamzah, ada orang tulis Anita. Ada yang kata anti. Okey, yanzuru. Jadi kalau yanzuru terjemahan dia apa? Ia melihat. Ia melihat. Ia melihat. Jadi kalau majhul dia akan jadi Ia dilihat. baru. Dia akan jadi macam itulah ua. Terjemahan dia Ia dilihat. ia dilihat. Ya'kulu. Ia memakan. Ia memakan. Makan. Ia makan. Dia maksud kalau mudhari' ni dia beri maksud sedang kan, dia ada maksud sekarang dan juga akan datang. Maknanya ia sedang makan, macam itulah. Boleh juga. Ia makan. Kalau dia majhul dia akan jadi Ia dimakan. yukalu. Ia dimakan. Ia dimakan. Ia dimakan. Yukalu. Ya. Ya'budu. Ia disembah. Ia Menyembah atau ia menghambakan diri. Ia menghambakan diri. Kalau ni dia akan jadi ia dihambakan. Ia diabdikan pun boleh. Diabdikan. Ya'budu ia menghambakan diri ataupun ia mengabdikan dirilah. Saya tukar. Ia mengabdikan diri. Ia mengabdikan diri. Setuju tak saya kata terjemahan dia macam tu? Ke tak setuju? Suka lagi pakai kata sembah? Ya tak?
Betul kan? Kalau kita sembah, kita sempit lah maksud perkataan tu. Dalam kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Sembah tu dia tak cukup lah maksud yang daripada perkataan asal tu. Bukan salah teruk. Tak, bukan. Tapi maknanya kalau sembah dia ada orang nampak macam sebagai ritual sahaja. Benda tu boleh menyebabkan kita nampak dia macam ritual. Ritual ni macam mana Mak Ji? Kalau ritual ni macam maknanya adat, kebiasaan, habit. Dia tak nampak sebagai satu penghidupan kan. Pengabdian diri pada Allah tu satu penghidupan. Jadi maknanya kalau hamba kan 24 jam. Betul? Kalau kita sembah hari raya je macam Cina ke orang bukan Islam, maknanya macam-macam lah orang bukan Islam ni. Dia ada hari tertentu, cara tertentu, pakaian yang tertentu, dia kena masa, cara dengan tempat yang tertentu. Dia keluar je daripada tempat tu, tak kisah, tak kira, dia bukan hamba, dia kata. Masa tu je lah. Jadi dia sembah Tuhan. Tapi lain tak apa. Ini bukan dalam kuil dalam kuil you boleh buat itu, tak boleh. Tapi luar kuil tak apa macam tu. Sembahlah. Itu kalau orang Cina yang pernah bercakap dengan saya macam tu lah. Macam sama juga orang Melayu yang tu tak apa, itu bulan puasa je macam tu. Itu bulan puasa kita tak boleh. Lepas bulan puasa boleh. Tak boleh menipu bulan puasa, tak boleh nipu bulan puasa, tak boleh ngumpat, keluar je bulan puasa mengumpat macam saja, tak ada kira apa. Kan? Macam itulah. Jadi dia menyembah Allah. Dia menyembah Ramadan. Dia tidak macam tu. Dia mengabdikan diri pada Ramadan tu, pada bulan Ramadan je. Macam tu. Bulan lain dah tak nampak dah Allah tu, tak nampak dah Quran tu. Contoh macam itulah. Bila 24 jam, bila hamba 24 jam. Maknanya kalau jadi hamba kena ikut tuan. Tidur pun tuan yang tentukan. Macam tu. Tidur, pakaian, pakai apa? Makan apa? Tidur banyak mana? Semua tuan yang jaga. Bebas tak? Tak bebas. Macam tu beliau kata hamba tu tak bebas. Hamba Allah je yang paling bebas. Dia dah bagi kan. Kecuali ada rules-nya jangan macam ni. Ni tak boleh, ni tak boleh. Itu sikit je yang tak boleh tu. Yang boleh banyak. Lepas tu dia ada pula, kalau hamba dia mesti ada chief servant dia. Siapa chief servant dia? Chief slave tu. Hamba Rasulullah lah. Hamba yang paling hebat. Yang paling, jadi ikut dia ni. Dia ni aku dah garanti. Ni hamba yang paling best. Ni hamba yang paling baik. Yang paling ikut cakap tuan. Jadi dia kena ada contoh kan. Pekerja, employee of the month. Ni bukan employee of the month, employee of the kalau kata of life macam tu. Okey. Ya ketulu. Ya ketulu. Dia membunuh. Ia membunuh. Ini akan jadi yuqtalu. Dia dibunuh. Dia dibunuh. Lalu ia dibunuh. Yaghfiru. Ia mengampunkan. Ia mengampunkan. Kalau yang ini bunyi dia baru ia diampunkan. Yadhlimu. Ia menzalimi. Ia menzalimi. Bunyi dia kalau majhul ia diampunkan. Ia dizalimi. Dia dizalimi. Jangan lupa tukar dot-dot tu. Tukar baju. Yas'alu. Ia menyoal. Ia menanyakan. Bertanya. Dia bertanya je. Yas'alu. Dia bertanya. Jadi dia akan jadi yus'al. Ia ditanya. Ia ditanya. Yarji'u. Ia kembali. Dia kembali dulu. Yarji'u. Kalau dia baris ni. yurja'u. Ia dikembalikan.
Ia Ia dikembali. Dia dikembalikan. dikembali. Dia dipulang. Yazkuru. Ia 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 mengingat. Mengingati. mengingat. Yang ni bunyi dia. Yuzkaru. Ia diingati. Ia diingati ataupun ia disebut. Sebut. Menyebut. Ya, sorry. Okey, ni silap. Ia menyebut. Kalau kita nak guna perkataan menyebut, jadi ia menyebut lah. Yang ni ataupun ia disebut pun boleh juga. Yaj'alu. Ia membuat. Ia membuat. Ia dibuat. Yang ni yuj'alu. Ja'alu ia dibuat. Okey. Dah senang dah kan? Senang dah. Yang ni senang lah nak buat. Jadi kita boleh gunakan senarai yang itu pula. Maknanya macam kenalah buat balik. Ini saya tak buat. Dulu-dulu saya buat lah juga kan. Ini dah macam rasa dah banyak contoh tu boleh cuba buat sendiri. Bayangkan macam ni kalau kita tukar dia punya apa nama baris tu kan. Daripada yang asal tu. Maknanya kita sekarang kita tukar pula dia jadi majhul. Bayangkan kita tukar dia jadi majhul. Jadi macam mana? Yang mana yang boleh majhul? Yes. Syuhida. Okey, saya padam. Benda padam tulis dah balik kan? Yang tu. Ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, padam. Cuba buat. Ni yang kita bagi undian, tak bagi kat Makcik Bagi dekat dalam tu. Nanti saya printkan untuk Makcik. Tunggu sekejap lagi. Yang ni saya tulis kat sini. Kat sini. Okey. Baik, contohnya kalau sabara ni boleh tak dia majhul? Tak boleh kan? Sabarkan dia tak ada dalam Quran, tak ada jumpa. Sabara. Dia akan guna perkataan lain. Dia mudhari', kita tukar je jadi mudhari'. Yasbiru. Kalau yasbiru dia jadi apa? Mana banyak benda lah kita boleh buat. Okey, sekarang ni kita tukar dulu kepada tukar dulu yang madi ni kepada majhul dulu. Yang mana boleh majhul. Jadi kalau syakara secara teori je lah kita buat secara teori. Nak biasakan. Dia akan jadi ukira. Amila jadi Umila. Terjemahan dia pun mesti berubah lah. Alima boleh tak? Ulima. Dia tak ada. Dia akan jadi kalau alama boleh. Ulima. Dia ada syaddah tu boleh. Yang alima ni ketahui. Telah dibuat tahu tu tak boleh. Nak buat tahu maknanya kena tambah lagi satu. Alama. Kalau alama boleh. Okey, contoh saya tukar ni jadi saya tukarkan dia jadi alama. Dia akan jadi alama akan jadi ulima. Ulima. Bolehlah yang ni ulima untuk majhul dia. Qadara ni ada dalam Quran. Qudira. Bagus. Qudira dia punya majhul. Tukar majhul je lah. Syarika. Azina. Uzina. Akhaza. Hasada. Ini pun tak Ada musida. tak ada. Jama'ah. Jumi'ah. Okey, syahidah ada tak syahidah? Tak ada. Syuhida. Dia pakai perkataan lain, dia akan pakai perkataan lain. Zalama. Zulima.
Warna hitam tadi. Nak tunjuk majhul. Hasiba, نصب Musiba. nasara, نصر Musiro. sira. Ni jalasa boleh tak? جلس tak ada Kalau secara teori je boleh, tapi di perkataan duduk ni tak adalah. Dia akan perkataan lain, duduk kan. Dia akan perkataan lain, tak boleh. Ghafara, غفر bakhila. Ini pun tak boleh. Ini pun tak Ya. jumpa dengan dalam keadaan tu. Sebab Bakhil. bakhil tu sendiri kan. Macam itulah. Ada kut. Kalau abkhala mungkin boleh. أبخل بخيلة Abkhala, ubkhila. بخيلة Khalaqa, خلق kulika. Raka'a, ركب tapi tak ada. Oh, tak ada. Rokok dia. Nanti merokok pula jadinya. Fahima pun sama juga tak ada. Jadi bukan semua. Jadi kita dah senang lah kat situ. Kalau nak tukar pula kepada fi'il mudhari', jadi kita tambah je lah ya. Ya. Dia akan jadi yazbiru. Majhul dia akan majhul tak ya sebutlah. Yasbiru. Majhul tu lagi satu kita tak bukan kita yang senangnya bukan kita yang kena ubah-ubah baris tu. Yang baris tu kita yang perhatikan. Jadi kat sini bila kita belajar tu kan maknanya kita pekalah sikit. Kita tengok juga dengan kepada kod dia tu. Kan kat kod dia. Mana kod dia macam mana? Okey, kod dia kalau dia fi'il madhi fi'il dia dah dokek nak rayuh. Okey. Jangan nanti teacher nak dan panik nanti. Rayuh ke? Allahu Akbar. Ni FD. Jadi kalau ni FDM. Ni yang kita kena macam membantulah kita dalam mushaf kita ni kan kita bubuh. Salah. Salah tempat. Okey, ni FDM. Ni FD. Kalau ni FR, dia akan jadi fi'il mudhari' majhul. Macam tu lah. Kalau ni. Jadi benda ni membantulah bila kita nak terjemahkan. Sebab kita bukan nak buat ayat. Kita nak tengok je. Okey. Dah dapat sempat tulis jawapan dia semua. Ni tak payah jawab pun tak apa kan. Macam dah boleh je sendiri. Sebab tu buku modul 1 ni tak ada jawapan Maknanya kena go through dengan guru. Kalau macam tu. Jadi rasa siapa yang boleh jadi guru dah ni? Dengan berapa kali yang dah buat 2-3 kali insya-Allah boleh jadi guru. Bolehlah cerita. Bukannya semua, kalau tak dapat semua jangan tinggal semua. Buat sikit-sikit mana faham konsep tu, ya. Baik, nanti kita akan masuk fi'il nakis. Boleh masuk hari ni? Besok lah. Buat contoh je lah. Esok lah, teacher. Esok, baiklah. Tengok Quran dulu. Okey. Jadi ada soalan? Teacher nak tanya. Ya, Kak Sal. Kalau ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu dia jatuh bawah mana? Same. Dia bukan fi'il lah, kira. Kan? Oh ya, sebab dia isim nakirah raji'un. Tak ada alif lam, lepas tu dia raji'una. Dia kalau kita nak tengok yang una tu, kalau una tu belakang depan dia ada ta dan dia mesti fi'il. Kalau ataupun ada ya. Contohnya perkataan yang Kak Sal sebut tu tadi, raji'un kan? Jadi cuba terjemah yang tu. Kita tengok dulu. Semua kita dah belajar tau. Kita dah belajar tapi dalam tu tak ada yang majhul. Okay, saya tulis kat sini dulu. Saya tak guna color Coba. Inna lillah. Bubu baris tak? Tak payah bubu baris boleh? Semua dah tahu kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Raji'una. Jadi kat sini perkataan terjemahan dia ialah kita penggal kat mana? Satu lagi. Bagus.
Allahi satu. Wa Satu. ina Satu. Ila. Lepas tu raji'un ni satu kalimah. Jadi inna sesungguhnya, kami, li Kepada Allahi, Allah wa dan in sesungguhnya kami, ila kepada hi, kepadanya, maksudnya nya ni huruf besar lah kan. Nya raji'una. Kembali. Orang-orang yang kembali. Kalau yang isim, okey, dia ni ni apa ni nama dia? Muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ni kita tahu, okey, jamak muzakkar salim yang kita dah belajar tu kan. Dia apa? Kalau dia marfu' bunyi dia una tu kan? Teacher, tapi putus. Tapi putus-putus. Apa? Putus-putus. saya tak Dengan putus-putus. Bergaung. Bergaung. Okey je. Ni sekarang okey? Okey. Okey, alhamdulillah. kita okey. Okey. Una, tapi kan di awal dia, contoh macam raji'un ni tadi. Okey, raji'una. Mana aku nak bubuh ni? Allah, sini. Raji'una. Dia punya syarat tu kalau kita nak tahu dia isim, dekat depan dia ni, di awal dia ni, tak boleh ta. Bukan ta, bukan ya. Kalau ada ta ni yang tanda mudhari' tu, huruf mudhara'ah. Maknanya kita tahu dia ni fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ni fi'il apa? Ni pun fi'il mudhari'. FR. FR. Sekejap, saya bubuh. Betulkan sikit. Nanti pening pula kepala. Apa benda pula FR tu? Okay, FR. Kalau ada ya dengan ta, kita terus tahu dia fi'il. Tapi kalau tak ada, ni ya isim. Raji'un, muslihuna, yang una ni. Yarji'un. Okey, kalau kita dia ada ya kan, dia akan jadi yarji'una. Yarji'una ni fi'il mudhari'. Pelaku dia ar. Tapi kalau tarji'una, Kamu tarji'una fi'il mudhari', pelaku dia kamu. Tarji'una. kalau macam Hamzah dengan Nun, Hamzah dengan nun. Hamzah dengan nun kat mana? Untuk majhul ke? untuk mudhari ta dengan ya kan kita ada lagi dua. Hamzah dengan nun tu dia tak akan sambung apa-apa. Okey, kalau untuk Hamzah dia akan jadi macam ni je lah. Arji'u, narji'u. Cuba buat. Okey, yang tadi tu kalau kita nak macam mantapkan semula kita punya fi'il mudhari' tu kan. Maknanya kata dasar tu kita boleh buat. Kalau Hamzah, kalau nun, kalau ta, kalau ya, macam mana, ada beberapa version. Bolehlah nak buat macam tu. Tapi tak bolehlah buat dalam kelas ni sekarang ni. Jadi nanti dia panjang pasal benda tu banyak. Banyak. Ya. Ya, Adilah. Salah. Okey, salah. Ini yarja'un ni salah. Ni salah lah. Kalau dia majhul jadi macam mana? U'a. Okey, dia punya perasan tak? Dia punya huruf tu susunan semua sama. Tapi yang membezakan dia ialah baris sama. Baris yang ni sama. Tapi yang beza apa? Dia akan jadi yurja'una. Kalau yang ni turja'una. Macam tu. Ni majhul. Jadi terjemahan dia apa? Yurja'una. Kalau yurja'una, apa terjemahan dia?
Mereka Mereka kembali. yurja'una. Mereka Mereka dikembali. Dia mereka dikembali. Kalau turja'una, Kamu dikembali. kamu dikembali. Kembalikan. Balikan pun boleh. Yang ni. Yarji'un, yurja'un. Kalau yurji'un tu yang mana? Ada tak yurji'un? Ada. Amar. Bukan. Kan? Bukan. Kalau Ji'un. yurji'un. Yurji'una. Makna ini baru berkata kembalikan tu. So arja'ah ada. Yes. Bagus. Yang tu daripada arja'ah. Kalau rasa panik tu jangan panik dulu. Itu nanti kita belajar lebih lanjut dalam modul 3. Kalau dekat dalam pusat latihan tu kan, dia ada tulis dekat baca bawah tu wazan. Tu wazan dia tu lah. Wazan 4 tu kan. Kita tak check up. Wazan 4. Macam ni wazan 3 nampak ni. Ni. Kan lain. Tapi dari segi bahasa kita, maksud dia yukhadi'una ada mereka hendak menipu. Yakhda'una mereka menipu. Ni asal dia yang 3 huruf. Yang ni asal dia 3 tambah 1 huruf. Ni tambah 1 ataupun tambah 2. Tu beza sikit tu. Tu yang kata beza. Apa beza kembali dengan dikembalikan? Apa beza turun dengan menurunkan? Benda tu. Wazan tu. Ada perbezaan nanti. Dan kita akan belajar lebih lanjut dalam modul 3. Setakat ni kita kenal je. Okey. Yang ni Fi'il Mudhari'. Tahu terjemahan dia macam ni. Cukuplah. Buat masa ni. Okey. Okey. Jadi hari ni setakat ni dulu dah. Kelas kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dah selesai bahagian fi'il majhul. Jadi boleh gunakan ni. Boleh salin semula yang apa ni yang kita bagi ni kan, ni boleh cubalah buat. Okey, katakan kita nak tukar pula ni semua kepada fi'il mudhari' yang maklum, kemudian mudhari' yang majhul. Boleh cuba. Lepas tu tengok dalam Quran ada tak. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita boleh juga bagi cara cepatlah crash course dalam macam mana nak gunakan search pada Quran by word tu ya. Baik. Baiklah. Jadi untuk hari ini, selain daripada tu ada satu lagi perkara, sikit je lagi. Ada satu lagi perkara, kita boleh juga walaupun kita belum sampai page tu, kalau nak tengok perkataan yang banyak dalam Quran ni, boleh pergi pada muka surat kosakata ni. Muka surat 38. Dalam ni adalah perkataan-perkataan yang sering kita jumpa dalam Quran. Maknanya yang banyak kali diketemukan dalam Quran lah. Kekerapannya tu ditulis. Dan boleh juga gunakan list yang ni kalau nak buat. Macam contoh kalau qala. Kalau dia jadi majhul apa qala ni. Boleh cuba dah kat sini. Dia akan jadi qila. Majhul qala jadi qila. Okey, boleh cuba. Okey. Okey. Mana ada tak? Tak ada. Lima ada tak? Tak jumpa melainkan allama. Ja'ala majhul dia ju'ila. Ataupun selain daripada tu boleh cuba juga untuk mudhari'. Ataupun lepas kalau dah tahu mudhari' dia boleh cuba untuk amar dia macam mana. Macam kafara, kufira kan, yakfuru, ukfur. Tu benda tu bolehlah kita cuba buat menggunakan kosakata ni. Kalau bagi saya dah senang lah kalau guna kosakata ni sebab kita dah himpunkan perkataan yang selalu kita jumpa dalam Quran. Cumanya kita nak biasakanlah mana kita dapatlah vocab sekali dan juga dia punya derivation ataupun panggil apa? Pengembangan pada satu kalimah tu. Baiklah, hari ini setakat ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'alna jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teacher. Thank you. Mm-mm. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.